Bertemu lagi dalam CRY News Channel. Terima kasih karena melawat channel ini. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan mulai 1 Januari 2023, cabutan khas perjudian yang sekarang diterima oleh Kerajaan Perikatan Nasional sebagai 22 kali akan turun 8 kali. Beberapa langkah untuk menyiasat perbelanjaan yang tinggi mencecah hampir 600 bilion ringgit tanpa tender. Itu bukan urusan saya untuk memutuskan. Kementerian Kewangan ada memberi makluman tentang beberapa pelanggaran itu, tetapi ini terserah kepada Badan Siasatan untuk melihat sejauh mana pelanggaran ini, rasuah atau penyelewengan berlaku. Kita sekarang ini bersiap sedia untuk menghadapi bencana banjir. Anjuran daripada jabatan kaji cuaca mungkin akan lebih murung dan akan mungkin membebankan. Oleh demikian, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid diminta untuk memfungsikan jatuh kuasa bencana dan akan mengadakan langkah-langkah segera untuk menghadapi, akan memantau dan membuat persiapan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah diberikan tugas, dan saya anggap ini sepenuhnya kepada beliau untuk memastikan semua perkara-perkara yang masih tersangkut mengenai MA 63 disegerakan. Kebanyakan ini telah dapat diselesaikan, tetapi ada yang menimbulkan keresahan dari rakan-rakan kita di Sarawak dan Sabah, itu patut disegerakan. Dan sekiranya perlu, itu dipantau dan dikemukakan cadangan supaya penyelarasan di antara persekutuan dan negeri itu dapat dilakukan. Saya bagi contoh yang dibangkitkan juga oleh Premier, iaitu kadang-kadang oleh kerana peraturan-peraturan sedia ada mempersulit pelaksanaan di peringkat negeri kerana kelulusan itu terlalu banyak jabatan di kementerian. Hal ini saya percaya akan cadangkan oleh TPM untuk dapat kita laksanakan segera, kerana saya tidak mahu perkara ini berlanjutan. Sebab itu saya bagi dalam tempoh 1 bulan ada kemajuan yang ketara dalam menangani hal tersebut. Dan juga masalah pembangunan, kerana kita tidak mahu terlalu ketara kesenjangan tahap pembangunan di kawasan yang mewah dengan kawasan yang paling miskin, pedalaman Sabah Sarawak, seperti juga beberapa kawasan terpencil di Semenanjung. Oleh demikian, bersama Menteri Kejaraya Datuk Seri Alexander Linggi, kita berikan tugas penyelarasan ini kepada TPM Fadilah untuk Sabah Sarawak, dan tentunya di bawah bidang kuasa TPM Zahid untuk kawasan-kawasan di Semenanjung. Saya ingin juga mengumumkan bahawa amanah itu harus dijalankan dengan telus, dan sekiranya tidak ada kecenderungan untuk mengutip dana haram, kita boleh ambil langkah-langkah perlu. Umpamanya, satu hari saya jadi Menteri Kewangan, saya boleh ambil keputusan untuk membatalkan keputusan awal tahun ini mengenai cabutan khas perjudian yang dilakukan dengan jemaah menteri yang disertai juga oleh Bersatu dan PAS, iaitu meningkatkan jumlah cabutan khas dari 8 ke 22. Pada hari ini saya mengarahkan supaya jabatan itu dikekalkan dalam tahap yang lama, iaitu 8 kali. Maksudnya 8 naik 22, dan mulai 1 Januari 2023, cabutan khas perjudian yang sekarang diterima oleh Kerajaan Perikatan Nasional sebagai 22 kali akan turun 8 kali. Saya juga telah bersetuju setelah bincang dengan Tan Sri Syed Mokhtar. Tan Sri Syed Mokhtar itu ditegur kerana punyai monopoli import beras. Untuk berlaku adil, kita harus tahu bahawa ini, kebenaran import ini bukan concession, bukan dianugerah kepada beliau.
diunggah kepada syarikat Bernas yang pada ketika itu dipunyai oleh Tan Sri Boon Seng 31% dan Tan Sri, syarikat ini dipunyai oleh Tan Sri Syahidan Kasim. Tan Sri Syed Mukhtar telah membeli syarikat ini 31% daripada Tan Boon Seng sekitar 800 juta ringgit, dan kepada syarikat ini dipunyai oleh Tan Sri Syahidan Kasim 400 juta ringgit. Jadi beliau tentunya punya tanggungan untuk membayar balik, tapi saya ingin bagi jaminan, kerajaan di bawah pimpinan saya tidak akan lagi mengizinkan cara pembolotan kekayaan oleh tokoh-tokoh politik dengan begitu mudah menghisap darah pesawah padi yang miskin. Dan sekarang umpamanya kita tidak boleh bebankan umpamanya seorang Syed Mukhtar sehingga kita dapat teliti keuntungan dia dan sama ada pulangan itu berpatutan. Tetapi saya telah gesa beliau untuk berbuat sesuatu segera. Maka beliau peruntukkan sekarang bulan ini juga 10 juta ringgit kepada petani pesawah padi, penanam padi dan pesawah miskin, dan mulai tahun depan 50 juta ringgit daripada Bernas. Saya hanya berikan contoh ini dalam masa singkat. Kerana apa? Kerana ini yang kita katakan governance. Ini dia katakan tata kelola yang baik. Bukan slogan Melayu ataupun Islam, tetapi pelaksanaan. Ya. Saya juga suka cerita memaklumkan bahawa telah bincang dengan Saudara Muhammad Sabuk, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Ada beberapa langkah diambil, termasuk telur yang diharapkan diumumkan oleh beliau esok dengan harga yang lebih rendah dan kerana mengurangkan kebergantungan kepada kartel. Jadi kita harap jumlah pengedaran telur dalam pasaran cukup dan harganya itu diberitahu tadi akan dikurangkan. Jamaah Menteri setuju bahawa semangat keprihatinan terhadap masalah rakyat, memotong gaji tiap bulan 20%. Saya telah sebutkan tadi tentang setan polis Bernas. Okey, sekian dulu. Terima kasih. Jadi satu hari permulaan yang alhamdulillah yang sangat positif, baik masalah kos sara hidup ataupun penampungan belanja daripada satu syarikat, kerana baru beberapa jam setelah mesyuarat dan sebelum mesyuarat belum lagi saya dapat hubungan syarikat lain. Tapi inilah saudara yang saya maksudkan dengan tata kelola. Jadi mudah-mudahan kita diberi perlindungan oleh Allah SWT dan dapat menjalankan tugas benar-benar menggunakan kuasa tidak untuk membolot kekayaan tapi untuk membela nasib rakyat.